Reciprocating pump, introduction and basic equation. Hari ini kita akan melihat sedikit berkenaan dengan secara umum berkenaan dengan reciprocating pump dan juga beberapa equation persamaan yang saya harap tuan-tuan boleh ingat dan gunakan untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang pernah kita bincangkan bahawa secara umumnya pump bolehlah dibahagikan kepada dua jenis, iaitu positive displacement pump dan juga rotodynamic pump. Reciprocating pump is a positive displacement pump which fluid is drawn or forced into a finite space and is then sealed it by mechanical means. The fluid is then forced out to flow and the cycle is repeated. Reciprocating pump can be single acting or double acting. Berkenaan dengan perkara ini saya telah terangkan dahulu. Yang paling mudah kita boleh beranggapan bahawa reciprocating pump akan digerakkan oleh mechanism yang akan memindahkan volume ataupun isi padu cecair daripada satu tempat ke satu tempat sehinggalah ia boleh dialirkan di outlet. Dan kita akan ada dua cara untuk menggerakkan reciprocating pump, sama ada single acting atau double acting. Among the positive displacement pump, there are pumps in which there is a rotary action instead of reciprocating action, such as gear pump, lobe pumps, and vane pumps. Ini adalah gambar rajah secara umum bagaimana single acting reciprocating pump berfungsi, dengan anggapan bahawa di sini adalah satu tangki takungan. Kita letakkan di dalam tangki takungan ini suction pipe sedut. Kemudian kita akan sambungkan kepada piston pump ataupun reciprocating pump. Piston ni digerakkan dengan wheel seperti ini, dan saya rasa tuan-tuan boleh memahami ketika wheel ini bergerak bergerak ke arah mengikut arah jam, piston akan ditarik, dan sekiranya pergerakan ini berada di bahagian ini, piston akan ditolak. Oleh itu, dengan pergerakan piston ini, air akan disedut. Kemudian air boleh dihantar ke tempat yang lebih tinggi di sini. Yang dikatakan self-priming ialah piston boleh berada di atas cecair. Dan ketika self-priming, piston ni akan bergerak kiri dan kanan menyebabkan wujudnya seolah-olah vacuum di sini, menyebabkan air akan naik secara sedikit demi sedikit. Memang memakan masa, tetapi ia begitu efektif. Air tidak akan turun walaupun enjin telah dimatikan. Oleh itu, jika kita ingin menggunakan semula, so kita teruskan sahaja menggerakkan piston, so air akan terus bergerak naik dan akhirnya boleh digunakan. Dan ini adalah contoh double acting reciprocating pump. Kita ada 4 injap di sini, di mana piston bergerak turun naik menyebabkan air boleh disedut dan dihantar secara serentak. Di akhir nota ini, kita akan membicarakan tentang air vessel. Air vessel adalah secara umumnya sebuah takungan di sini yang membolehkan cecair masuk dan mengisi ruang ini. Kemudian dalam keadaan cecair tidak menerima aliran, cecair di dalam vessel ini akan turut mengalir menyebabkan aliran di dalam tangki ini akan menjadi stabil ataupun steady flow. Ini yang saya maksudkan kalau untuk single cylinder atau single cylinder, single acting reciprocating pump, kita dapati bahawa curve dia akan membentuk di sini, di mana akan ada suction stroke dan akan ada delivery stroke. Yang bermaksud ketika delivery stroke berfungsi, air akan dialirkan. Kemudian pergerakan akan masuk kepada suction stroke menyebabkan pengaliran air terhenti seketika. Kemudian perjalanan air akan bersambung semula bila wujudnya delivery stroke. Tetapi kalau double acting, kita dapati bahawa setiap masa akan ada delivery stroke kerana piston di sini akan bertindak dua fungsi. Bermaksud pada ketika ia bergerak ke kanan, ada bahagian yang
menjadi outlet dan ada bahagian yang menjadi inlet, dan ketika ia ditolak di kiri ada bahagian lain yang menjadi inlet dan bahagian lain yang menjadi outlet. Oleh itu, pengaliran air akan lebih scattered. Kemudian kita akan masuk di sini, saya akan terangkan beberapa persamaan yang saya harap tuan-tuan boleh ingat untuk menjawab soalan final dan sebagainya. Pertama, kita akan belajar tentang flow rate. Flow rate adalah unit dia masih lagi sama, meter padu per second. Oleh itu kita rumus akan menjadi A darab L darab N dibahagikan dengan 60, di mana A adalah cross sectional of the cylinder. Maksudnya di sini cross sectional cylinder piston ini. L adalah stroke length. Stroke length maksudnya panjang ini. Maknanya panjang berapa panjang piston tersebut. Dan N over 60, N per 60 adalah rotation per minute. Jadi kita perlu bahagikan dengan 60 minit dengan 60 saat untuk mendapatkan unit dia meter padu per second. Sekiranya pump yang digunakan adalah double acting, oleh itu kita hanya perlu mendarabkan 2 dengan nilai kadar air yang ada. Ini adalah nota untuk slip of pump. Slip of pump membawa maksud kita mengira apakah efisiensi kadar air yang dihasilkan oleh reciprocating pump tersebut. Ini kerana selalunya seal di antara piston dan juga housing mungkin akan menghasilkan sedikit kebocoran. Oleh itu kadar air secara teori dan kadar air secara aktual mungkin berbeza. Oleh itu pengiraan slip of pump boleh dah kira dengan menggunakan rumus ini, QT tolak QA bahagi QT darabkan dengan 100%, di mana QT ialah theoretical flow rate dan QA adalah actual flow rate. Dan kita beranggapan bahawa slip of pump is usually positive. Selalunya adalah positif. Mungkin akan berlaku pengiraan dalam keadaan negatif, tetapi itu berlaku sekiranya suction pipe is long, delivery pipe is short, and speed rotational end is high. Kemudian kita perlu mengira displacement of piston. Displacement of piston membawa maksud berapa banyak jarak yang ditolak oleh piston apabila pump ini berfungsi. Kalau kita melihat grafik ini, selalunya piston akan ditolak oleh piston akan ditolakkan oleh kerangka wheel seperti ini. Oleh itu kita akan dapati bahawa jarak pergerakan omboh di sini, pergerakan piston di sini adalah sama dengan jarak X di sini. Oleh itu kita boleh menulis sebagai nilai jarak X di sini memadai untuk kita mengira sebagai R cos theta, kerana nilai jejari di sini adalah satu nilai yang konstan. Kita boleh mengira nilai jejari di sini berdasarkan wheel yang kita ada. Oleh itu kita akan beranggapan bahawa R adalah crank radius ataupun half stroke length. Apa yang dimaksudkan dengan half stroke length ialah sekiranya panjang ini daripada sini, daripada titik tengah ke sini adalah hasil piston ini bergerak sehingga ke hujung. Tetapi apabila ia bergerak di sini, jarak ini adalah akan menjadi 2 kali ganda. Oleh itu, nilai jejari di sini adalah sebenarnya adalah half, adalah separuh daripada total jarak dalam piston. Kemudian kita boleh mengira had laju putaran omega dengan menggunakan rumus 2 pi n over 60, di mana nilai n di sini adalah rotational per minute RPM. Oleh itu, tuan-tuan perlu membahagikan dengan nilai 60 supaya kita boleh mendapat dalam unit radian per second. Dan nilai theta kita boleh adalah sama dengan omega t. Saya harap yang rumus ini adalah terlalu common untuk tajuk putaran. Seterusnya kita boleh mengira velocity of piston, pergerakan ini dengan beranggapan bahawa
had laju piston UP sama dengan dx over dt. Yang kerana x adalah jarak yang dilalui oleh piston dan t adalah masa yang digunakan untuk bergerak daripada titik ini ke titik sini. Oleh itu, kita gantikan nilai x dengan r cos theta dan kita lakukan pembezaan kepada t. Kita tahu bahawa theta sama dengan omega t. Kita boleh dapatkan jawapan UP sama dengan R omega sin omega T.